Bismillah. Alhamdulillah, kita teruskan sesi pagi ini untuk ayat yang ke-21 dan 22. Silakan Hariri. Muhammad apa? Ahmad Hariri bin Haji Misri. Wal tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Ya ayyuha, wahai. Terus baca ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan oleh Ia akan kamu dan orang-orang yang daripada sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan oleh Ia bagi kamu akan bumi, akan hamparan, dan langit akan binaan, dan telah menurunkan oleh Ia daripada langit akan air, maka telah mengeluarkan oleh Ia dengannya daripada beberapa buah-buahan akan rezeki bagi kamu. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah akan banding-bandingan, dan kamu bertemu domir. walhal kamu mengetahui. Barakallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada pagi yang penuh ceria ini, yang menyatukan kita dalam satu program untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan seterusnya berlatih menterjemah, belajar baca mana bahasa Arab. Kesemua itu adalah dalam rangka ibadah kita kepada Allah SWT. Baiklah hadirin bahagia, apa khabar semua? Orang utara, orang selatan, orang timur, orang barat, dan orang daripada Borneo, khabar semua. Saya nak tanya dulu, macam mana suara saya? Jelas? Gambar jelas?
Atau rasa macam, saya rasa macam berlebu sikit, macam kabus sikit. Betul ke? Gambar okey? Macam tak jelas rasa. Adakah kamera saya yang tak kena? Harap okey semua. Orang JB, orang Puteri Park, Tiram, Puteri Wangsa, Kota Tinggi, Johor. Apa khabar orang Lakin, Perling? Orang Melaka, sihat semuanya. Negeri Sembilan, Seremban, KL, Putrajaya, Ceras, Perak okey, Penang, Umi okey, Umi sihat. Alhamdulillah. Kedah, Alustar. Nampak macam saya mesti tak kena lah. Ada yang tak kena ini saya punya. Kamera saya ada problem ni. Tak semacam biasa. Mesti ada tak kena. Tapi sekarang saya nak ubah, saya tak boleh. Nanti ganggu nanti saya punya apa. Kita harap hadap apa yang ada. Macam berkabus. Betul lah. Saya pun pelik juga. Macam mana boleh macam berkabus? Ada ke skrin? Tak tahu apalah dosa hari ni. Ala kulli hal, inilah hari ni yang kita boleh kabur sikit. Betul lah, kabur. Tapi tak boleh nak tukar. Saya punya cameraman saya dah ini dah tak ada. Dia sibuk. Okey. Baiklah. Ada tak kena tu, tak apalah. Tak mahu banyak-banyak. Hari ni yang dapat saya sediakan untuk hari ni. Dah tak boleh nak adjust lagi. Pasal tadi dah tak sharp. Betul ni, tak sharp ni. Saya tak kena kamera dia. Hati tak seronok. Tak apa, harap-harap persembahan saya, perkongsian saya hari ni, anda dapat. Yang penting anda dapat. Tak ada keluar gambar, tak apa. Yang penting suara saya keluar, okay? Suara jelas, okay? Yang penting suara jelas. Gambar tak sharp, tak apa. Tak ada gambar pun tak apa. Mungkin screen camera tu tak lap ke? Tapi saya akui, tak apalah, biarkanlah. Jangan buang masa. Sekarang 7.37. Baik. Hari ni kita akan sambung satu ayat lagi. Atau dua ayat. Tapi rasa satu ayat pun panjang ni. Saya nak share. Ada satu topik yang saya belum selesaikan. Tadi sepatutnya kemarin saya nak selesaikan satu topik tentang mubtada muakhar. Tak apa. Dah tak boleh buat. Tak boleh kacau ni. Tak apa dengar. Baik. Ada satu topik yang saya belum selesaikan tentang mubtada muakhar. Mubtada muakhar yang sepatutnya saya ceritakan tempoh hari. Tapi rasa terlalu banyak. Kita cerita Asma'ul Khamsah, kita cerita tentang isim kana, khabar kana, dua tajuk. Jadi saya kira cukup dulu selesaikan topik tu. Okey, hari ni saya nak tambah satu topik saja lagi tentang mubtada muakhar dan isim inna muakhar, isim kana muakhar. Boleh? Setuju? Banyak macam tajuk, macam banyak. Tapi sebenarnya kalau kita olah dengan baik, kita berikan contoh dengan mudah, dia tak sampai 15 minit punya penjelasan. Okay? Baik. Kita bincang dulu ke? Baru nak terjemah? Kita bincang tentang mubtada muakhar atau nak terjemah? Okay.
Tapi ustaz laju, saya dapat info kata, ustaz ni cepatnya 1 bulan laju cerita. Daripada tak kenal apa-apa, isim, fi'il, huruf tak kenal. Lepas tu terjemah pun tak tahu lagi. 1 bulan, 30 hari je dah sampai jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah, mubtada' khabar, khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Ya apa ni Ustaz? Lajunya. Ini syok sendiri ke? Saya nak tanya juga. Secara dari hati ke hati. Dari hati yang dalam, sejujurnya. Mohon bagi respon. Kepada yang ikuti program saya daripada awal sampai ke hari ini, dah masuk Syawal, dah ketiga 8 Syawal, maknanya kita 3 kali pertemuan. Sejujurnya, tolong jawablah. Adakah input-input yang saya berikan ini boleh membantu anda terjemah secara kasar, garis kasar? Khususnya pada yang belum ada asas Arab ataupun yang pernah belajar Arab tapi tak berapa jelas. Apa komen, apa isi hati anda setelah ikuti program selama 33 siri ni? Mohon komen sikit. Saya nak dapatkan, sekurang-kurangnya saya dapat info untuk saya berikan sedikit pencerahan. Tolong. Mohon sedikit komen, sikit je jadi. Adakah ustaz ni laju sangat sampai saya tu kosong, saya tak dapat apa pun? Ataupun saya okey juga ustaz, selama ni saya belajar juga, tapi okeylah, boleh juga. Tapi ada komen lain. Rajin kaji rakaman ustaz dapat salin nota. Assalamualaikum. Tak komen. Vocabulary bahasa Arab kurang gila ustaz. Okey, itu biasa. Memang perlu latihan. Vocabulary, vocab, mufradat memang kena hafal. Sebab itu perlukan kelas khusus. Perlukan kelas latih to be. Latih to be perlu ada program. Perlu diprogramkan. Kalau tak program, anda tak akan mahir nanti. Alhamdulillah boleh faham. InsyaAllah. Okey. Saya nantikan komen-komen yang menyentuh hati saya. Tapi bukan buat-buat. Banyak membantu. Alhamdulillah. Setakat ni, Alhamdulillah boleh ikut sebab Ustaz selalu ulang-ulang. Ya, memang itu saya punya strategi saya mengajar. Ulangan penting. Dan Quran sendiri mengajar kita dalam bentuk ulangan. Al-lazina dah banyak kali. Tak hafal pun tak apa. InsyaAllah, Al-lazina orang semua boleh tahu. Orang-orang yang boleh faham. Tapi bila nak keluarkan, semula agak susah. Ya, betul. Saya setuju. Banyak membantu. Faham. Alhamdulillah. Sangat membantu. InsyaAllah. Banyak membantu dan jelas. Terminologi. Terminologi tu sangat panjang ni. Terminologi yang Ustaz memang banyak. Tapi baik kerana memaksa kita belajar. You pandai harfiah dan nahu. Siapa ni Tuan Haji Cik Razali Harun? Boleh follow dengan baik. Lain putus-putus. Boleh sangat. Apa Ustaz sampaikan. Kadang-kadang cepat faham. Alhamdulillah banyak dapat mungkin. Okey. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hadirin bahagia, sebenarnya mustahil dalam sebulan boleh pandai. Orang 3 tahun, 4 tahun tak pandai-pandai belajar. Takkanlah saya boleh mengajar sebulan boleh pandai? Mustahil. Kalau mungkin anda rasa boleh terjemah, tapi perlu ada pemantauan, perlu ada latih to be. Kalau tidak, nescaya tak mungkin. Mungkin satu sisi mungkin boleh faham, tapi kita kena ada 2 hala. Anda mesti kena paksa keluarkan. Sebab itu, saya anjurkan program. Saya tengok program yang saya anjurkan ni masing-masing blur. Ustaz, macam mana kelas tu hari pukul berapa? Macam mana ni kelas ni? Saya nak ikut tapi takut kekangan waktu. Terus terang saya katakan, ramai yang tak faham lagi tentang apa yang saya nak buat program ni.
apa program yang saya sedang rancangkan ini. Sebenarnya hadirin, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, program ini dia program berbentuk program yang walaupun online tapi bukan live. Saya cuma hantar video, cuma hantar audio kepada anda, terpulang pada anda untuk menjawabnya. Nak jawab waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, waktu nak tidur ke, waktu sedang masak ke, terpulang. Boleh belajar, tak ada had waktu. Selama 1 minggu, video yang saya akan berikan itu, anda akan study, anda akan ulit dia. Pusing dan pusing. Coba. Dan tugas anda satu saja. Tugas anda satu saja. Keluarkan terjemahan anda. Rakam voicemail, rakam terjemahan anda dalam bentuk voicemail ke atau bentuk apa saja rakaman. Cuba rakam dan rakaman itu hantar dalam grup WhatsApp. Itu saya nak dengar. Saya perlukan terjemahan anda. Sebab itu Haja Wardah tadi, Wardah Abdul Halim beritahu tadi, faham tapi nak keluar tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada latih tubi. Sebab anda tak keluarkan. Inilah masa dia untuk saya. Tugas anda satu saja. Keluarkan terjemahan anda. Setiap orang kena keluarkan terjemahan. Cara nak keluarkan dia, rakam. Tak sekali, 2 kali sampai puas hati. Dah puas hati, hantar. Due date 1 minggu lama dia. Tarikh saya hantar audio ataupun video. Yang saya hantar, anda belajar. Study. Dan video tu anda ulang. Boleh belajar bila-bila nak belajar boleh. Pagi tak, saya tak ganggu. Cuma tugas anda belajar. Dan hantarkan sebelum jam 10 malam pada hari Jumaat. Jumaat malam Sabtu, itu tarikh. Dia ni deadline dia, hari akhir dia, hari Jumaat malam Sabtu. Hantarkan pada grup masing-masing. Bukan hantar pada saya, pada grup masing-masing. Nanti saya akan sediakan grup ni. Nah, sebab itu saya perlukan maklumat daripada anda. Daftar nama tu penting. Daftar tentang alamat, tentang nama, umur, tentang latar belakang, pendidikan, tentang semua maklumat yang saya perlukan, itu semua saya perlu. Nombor telefon juga jangan lupa. Senang, saya nak setkan grup mana, dan siapa yang akan mengendalikan nanti, insyaAllah. Ini sedikit info. Tak jelas lagi insyaAllah. Sebelum masuk bulan Zulkaidah, saya akan terus berikan info kepada anda. Saya akan terangkan nanti, sehingga anda jelas. Dan bila masuk grup ni, bukan dalam grup yang sedia ada. Yang grup Harfiah Ustaz Muzakir itu bukan dalam grup dia. Kita buat grup lain. Ini special. Audio, video pun tak ada dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir. Tak. Harfiah Ustaz Muzakir tu, grup tu hanya khusus pada program kita hari ini. Program hari ini, program live Facebook selang 1 hari atau 2 hari ataupun seminggu sekali. Selepas PKP nanti kita akan ubah jadual kita. Semasa dalam PKP ni, besok kita berehat, lusa kita akan sambung kembali. Saya harap anda faham. Saya harap anda boleh jelas tentang pandangan saya. Jadi jangan susah hati. Ustaz macam mana Ustaz? Saya tak nak, saya takut lah Ustaz. Nanti saya takut tak boleh beri komitmen lah. Nanti masa ada kelas, tak, jangan susah hati. Peluang ni memang terbuka pada anda. Anda adalah generasi pertama, generasi perintis yang memulakan program ini. Anda berjaya, anda akan jadi contoh jadi bualan pada orang lain. Dan dengan anda terlepas, belum tentu pusingan kedua, anda berulang. Sebab saya yakin, masuk gelombang kedua, dia akan ramai lagi. Gelombang kedua, dia akan... Sepaksa saya kena buat pilihan, kena buat pemantauan. Yang telah tolak pada peringkat awal, mungkin saya susah nak terima. Jadi, fikir baik-baik. Fikir dengan cermat dan nak istirah. Bawa Quran tak perlu istirah. Terus terima. Belajar Quran nak istirah tak payah. Ini bukan... belajar Quran ini bukan menyusahkan. Quran adalah satu kewajipan. Kita kena tahu bahasa Arab, kena tahu cakap. Sebab kita orang Islam. Wajib kena tahu cakap Arab. Tak boleh cakap Arab pun, kena tahu Quran. Kena tahu bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab. Bercakap dalam bahasa Arab. Tinggalkan hadis-hadis semua dalam bahasa Arab. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang belajar dengan Rasulullah, generasi terbaik, the best generation. Tak ada generasi yang terbaik daripada muka bumi ini kecuali generasi para sahabat.
Mereka ini semua orang Arab. Mereka cakap Arab. Ketika bahasa Arab sedang puncak, belajar dengan Rasulullah SAW dalam bahasa Arab. Penerangan-penerangan mereka semua dalam bahasa Arab. Para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang belajar dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang tak sempat jumpa Nabi. Mereka ini generasi terbaik. Mereka juga dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Mereka cakap Arab. Para tabi'in, ini 3 generasi yang terbaik yang Nabi sendiri berikan pengiktirafan. Khairun nas qarni, generasi terbaik adalah generasi aku. Khairul qurun qarni, generasi terbaik adalah generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina. Generasi yang terbaik ni. 3 generasi ni, sahabat, tabi'in dan tabi'in berdapat pengiktirafan daripada Nabi. Mereka semua bahasa Arab. Mereka guna bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Jadi, kita hari-hari cakap Arab. Hari-hari cakap Arab. Mana mungkin kita tak boleh? Terjemah sikit je. Artikan sikit je. Fahamkan term-term dia itu sikit je. Jangan susah, tuan. Sila berikan perhatian sikit. InsyaAllah. Saya cuba berikan masa berbaki yang saya ada. Mungkin besok atau lusa Allah panggil saya. Kita tak tahu lagi. Saya nampak saya kena bekerja paling puncak dalam hidup saya. Ini kemuncak dalam hidup saya. Saya akan all out dalam kerja saya. Saya hendak ramai orang boleh dapat tahu. Ramai orang mampu. Inilah cara dia. Kalau anda tolak, saya berlepas diri dengan apa yang anda alaskan. Apa alasan anda, saya berlepas diri. Jangan pertikaikan dengan Allah. Ustaz Muzakir tak nak ajar. Ustaz Muzakir simple. Ada demand Ustaz Muzakir kenakan yuran yang tinggi ke? Itu bukan salah saya. Saya tak kenakan yuran. Anda nak belajar atau tidak? Tak nak belajar? Itu bukan tanggungjawab saya. Saya berlepas diri. Ana bari'um minkum. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih. Sikit mukadimah untuk penerangan, penjelasan tentang program dan program yang saya anjurkan ini juga. Jadi, kecuali yang dah ada asas Arab, tak apa. Asas Arab, program yang kita buat secara mingguan ataupun yang program hari ini, semasa PKP ni selang 2 hari, selepas raya ni kita buat 1 hari rehat, 1 hari belajar. Ini adalah untuk orang-orang yang dah punya asas Arab. Okey, tak apa, tak ikut program tak apa. Tapi untuk beginner, saya sarankan, saya cadangkan, saya anjurkan, saya pelawa anda. Silakan. Pintu saya buka seluas-luasnya untuk anda bersama saya. Bersama kami, bersama teman-teman saya, pelajar-pelajar saya yang senior akan bantu saya. InsyaAllah. Berapa ramai dah register? Lelaki tak sampai 10 orang. Perempuan, Masya Allah, dah 50 lebih. Saya had sampai 100 je. Itu paling banyak tu. Lepas tu, kekuatan saya tak cukup. Saya perlukan hawariyun, pembantu-pembantu saya. Senior-senior yang boleh bantu saya yang akan uruskan nanti. Dan tugas membantu pun insyaAllah saya akan tolong jelaskan nanti. Dan semua yang saya akan ajar. Yang lain semua saya ajar. Tapi saya ajar melalui video. Saya akan tengok terjemahan anda. Saya akan harapkan bantuan teman-teman saya yang lain. Pelajar-pelajar saya yang senior akan tolong semak terjemahan anda. Mengikut grup masing-masing. Dan saya nampak masalah di mana, saya akan terangkan. Dalam bentuk video. Dan video tu saya akan share. Pada yang berdaftar saja. Untuk grup ni tak ada. Untuk live ni tak ada. Pada yang berdaftar saja. Tak daftar, memang kita agak... Sebab kita nak berikan komitmen pada yang nampak, yang belajar ni memang betul. Bukan ilmu-ilmu tepi jalan. Bukan nilai kita nak... Ini mutiara. Ilmu ni mutiara. Bukan batu tepi jalan. Batu apa yang sepele. Bukan sepele. Kita nak yang serius betul. Yang nak belajar. Yang nak hafal. Tak ada malu. Kalau malu... Itu bukan yang bersama saya. Orang bersama saya mesti kena lepaskan. Suara kena lepas. Kena terjemah. Baik. Itu yang saya nak tegaskan. Peluang masih dibuka. Saya punya tarikh tutup 20 Ramadan. Hari ini 8 Ramadan.
Belum lagi buat. Tarikh saya 10 hingga 20 Ramadan. Lepas tu antara tarikh hari ini sehingga program-program berikutnya sebelum 20 Ramadan saya akan beri info. Saya akan terangkan supaya anda nampak jelas. Kalau sebut kelas online, nak kena buat meet Google Meet lah, kemudian Zoom ke. Yang ni tak. Kita kena WhatsApp saja. Anda ada WhatsApp. Dan saya akan hantar video ataupun audio. InsyaAllah. Ini yang saya boleh sumbangkan untuk anda. Anda juga kena sumbangkan sesuatu nanti. Sumbangkan sesuatu pada generasi yang berikutnya. Alhamdulillah. Baik. Saya terus pada pelajaran hari ini. Kita bincang tentang tata bahasa. Sedikit gambaran tentang apa yang kita telah pelajari sepanjang Ramadan. Bermula daripada awal Ramadan, kita belajar surah Fatihah. Betul? Dan daripada surah Fatihah tu, kita menghafal vocabulary. Kita hafal mufradat. Kita hafal perbenaran kata. Daripada a'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Allahi, Allah. Min, daripada. Asyaitani, syaitan. Ar-rajimi, yang direjam. Kita terjemah satu persatu. Dengan baris-baris akhir pun kita tak buangkan. Memang itu sistem kita. Jangan baca a'udzu. Bi, dengan Allah. Min, syaitan, rajim, tamu. Kita kena baris-baris akhir tu kena dijelaskan. A'udzu bi, dengan Allahi, min, daripada asyaitani, ar-rajimi, baris akhir tu kena ada. Itu terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Arab penuhnya dengan lancar. Terjemah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rajim. Itu permulaan kita. Kenal kalimah demi kalimah. Hafal. Modalkan daripada surah Fatihah tu, kita boleh kenal isim. Macam mana nak terjemah isim? Tambah yang. Oh, tambah sekalian. Tambahan segala. Ada tambahan orang-orang. Ada tambahan iaitu. Ada tambahan akan. Ada tambahan adalah. Tambahan oleh. Semua-semua tu kisahkan. Sikit. Oh, itu isim punya. Baru kenal isim. Fi'il macam mana? Fi'il kita telah. Oleh. Itu fi'il madhi tu. Kalau sebut aku, kami. Macam mana nak sebut aku? Nampak alif. Atas alif ada hamzah. A'udzu, aku berlindung. A'budu, aku sembah. Asta'inu, aku minta tolong. Oh, tu fi'il punya, fi'il mudhari'. Apa tu mudhari'? Mudhari' present tense, sedang tak akan. Dari situ kita mula tambah. Masuk surah Fatihah, kita pindah Al-Baqarah. 2 ayat kita belajar. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 tu alif lam mim, kita tak hafal kan. 2 ayat yang perlu mencabar hafal. Lepas tu tambah lagi 2 ayat. Tambah lagi 2 ayat. Sikit-sikit kita belajar. Bukan belajar setengah muka macam hari ni. Macam yang kita paling akhir kemuncak kita belajar. Tak. 2 ayat 1 ayat. Sikit sangat. Di situlah kita kumpul pembenaran kata. Di situlah kita kumpul maklumat tentang isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Di samping info-info yang terbaru. Kumpul. Sampailah kita kenal isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Bukan tak kenal. Bila terjemah kita tahu macam mana laras bahasa. Isim jamak muzakkar salim, orang-orang yang. Jamak muannas salim, beberapa. Jamak taksir, kata berganda. Kita tahu dia punya term dia. Kita tahu dia disiplin dalam menterjemah. Flow yang saya tetapkan anda dah ikut dah. Sampai 30 Ramadan. Saya puas hati. Tengok dalam perbincangan, dalam grup saya nampak pun, masing-masing nampak dia punya terkesan dengan disiplin yang saya tetapkan. Itu baru 30 hari. Anda bayangkan 1 minggu saya asak anda dengan kaedah yang sama. Dengan terjemah. 1 minggu. Hantar. Minggu depan, asak lagi. Dengan terjemahan baru. Hafal. Itu betul. Anda rasakan nanti. Dan saya yakin, pengalaman saya bukanlah hebat sangat, tapi 30 tahun punya pengalaman dalam menterjemah, dalam mengajar, student-student yang saya ajar, saya tak terkejut. Kalau ramai di kalangan yang boleh menguasai, boleh mampu menterjemah satu muka surat, fluent, macam mana yang saya contoh-contohkan. Saya tak terkejut. Selepas 10 bulan. Bukan 10 tahun 10 bulan. Tanpa kita bersua muka. Tanpa kita berdepan. Hanya melalui WhatsApp. Hanya melalui video, audio dan video. InsyaAllah. Ini bukan temberang jual minyak
jual apa? Minyak angin, bukan. Saya nak buktikan. Saya nak realisasikan apa yang saya hajatkan dan apa yang saya telah praktiskan. Alhamdulillah. Hari-hari tunggu saya. Terima kasih. Baik. Jadi, saya menginginkan kepada yang ada sekarang ni, ada 84 orang. Harapan saya, 84 orang ni mampu menterjemah dengan baik. Boleh. Bukan hanya sebagai penonton. Bukan sebagai menyaksikan. Hebatlah dia ni, pandailah dia ni. Bilanya aku ni bila nak pandai ni. Anda boleh buat. Anda boleh. Mana mungkin tak boleh? Semua orang boleh, saya yakin. Sebab saya dah rasakan. Budak autism boleh buat. Anak autism boleh lakukan. Dulu saya sangka budak autism tak boleh. Sekali saya tengok, dia tahu. Saya hafal, dia suruh hafal huruf jar saja dengan Tuan Pian. Dah cukup lah. Saya pergi rupanya tak jujur. Pertemuan saya pertama, saya tak jujur dengan dia. Sebab saya dah pernah rendah dia. Budak autism tak payah. Dia macam nampak macam slow. Saya nampak slow. Kali kedua saya buat program di Batang Kali. Di tempat sahabat saya, Ustaz Fadli. Di Manhaj rahimahullah. Beliau telah pun meninggal dunia. Muda. Ketika aksiden. Beliau aksiden di perjalanan daripada Gua Musang ke Kuala Lumpur. Ustaz Fadli. Anak murid beliau. Salah seorang yang autism. Kali pertama saya buat program bulan Februari tahun lepas. Februari tahun lepas sebab program dia hanya selama 1 minggu sebab 10 hari, seminggu lebih. Dia hanya hafal huruf jar dengan dhamir saja. Pada bulan Mac saya buat program di Batang Kali di Mahad Quran Sunnah di Manhaj. Masya-Allah, saya terkejut bila saya fokus dia, saya nampak dia boleh terjemah setengah muka surat. Setengah muka surat. Anak autism. Jadi, saya yakin anda boleh buat. Kalau anda murnikan hati, ikhlaskan hati anda untuk belajar, dan insya-Allah Allah akan berikan. Doa banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan berikan. Allah akan anugerahkan. Cepat atau lambat sikit. InsyaAllah ada. Tak boleh hari ini. InsyaAllah boleh. InsyaAllah saya yakin. Quran bukan mustahil. Quran pengalaman saya kita boleh. Orang Cina boleh. Orang India boleh. Itu zaman saya remaja. Saya bujang lagi. Saya ajar orang Cina, orang India. Saya tak ada pengalaman. Saya mengajar. Mereka boleh. Boleh terjemah. Walaupun pelat. Cina dengan pelat Cina. India dengan pelat India. Mereka boleh. Bukan saya hebat. Tapi sistem ni. Sistem yang dah 30 tahun bersama saya. Lebih 30 tahun bersama saya. Matangnya ilmu ini. Apatah lagi, sebelum Perang Jepun, wujudnya ilmu ini. Dia lebih matang lagi. Saya semua melakukan sedikit evolusi. Sedikit perubahan sikit dia. Itu saja. Tapi ilmu ini sudah sangat lama usia dia. Seusia lebih matang, lebih dewasa daripada kemerdekaan negara kita. Jadi, saya sangat yakin, boleh. Anda boleh buat. Perlukan tumpukan, korbankan sedikit masa, korbankan sedikit usaha, insya-Allah. Sama-sama kita berganding bahu. Untuk saya buktikan bahawa ini generasi pertama saya. Anda kebanggaan saya. Anda boleh buat. Anda boleh lakukan. InsyaAllah. Sudah jam berapa sekarang? 8. Cukup. Setengah jam tu saya teremosi sikit hari ini. Saya terkesan sebab saya nampak memang saya yakin sangat boleh. Selama ni saya tertunda-tunda macam mana buat program saya. Bahan dah ada kat saya, bahan dah ada, maklumat dah ada. Terlalu banyak dah. Cuma saya nak share saja. Masya-Allah. Terima kasih Wan Hayati, Nur Hayati. InsyaAllah saya tak sempat nak baca terlalu banyak. Saya insyaAllah lepas kelas nanti saya akan baca komen-komen anda. Okay. Saya terus pada program saya, okay? Saya tukar kamera. Bismillah. Alright.
Sebelum saya ceritakan tentang mubtada muakhar, saya sikit nak reverse sedikit tentang apa yang kita telah pelajari tentang murakabat. Baik. Kita dah belajar tentang murakab. Apa itu murakab? Ungkapan, frasa. Kita bahagikan frasa itu terbagi pada dua bentuk, sempurna dan bentuk kurang sempurna. Sempurna dan kurang sempurna. Bagi yang kurang sempurna kita namakan murakab naqis. Murakab naqis. Sementara yang sempurna kita namakan murakab tam. Naqis yang kurang sempurna. Tam yang sempurna. Alhamdulillah kita dah belajar. Saya selalu macam ni yang kurang sempurna tu. Dia ada dua kalimah saja. Ada huruf, ada isim. Huruf apa? Huruf jar. Ada isim. Isim yang sebelah huruf jar tu kita namakan murakab jari. Oh, dua kalimah cukup? Yes, cukup. Dua kalimah tu pun dah boleh membawa maksud, membawa makna, boleh mesej tu dah boleh sampai. Orang boleh faham. Alhamdulillah. Itu murakab jari. Oh, banyak kita jumpa. Surah Fatihah dah jumpa murakab jari. Alaihim, atas mereka. Dah jumpa murakab jari. Dua alaihim. Oh, okey. Alhamdulillah. Masuk Baqarah, jumpa lagi. Bil ghaibi. Oh, murakab jari. Banyak lagi, banyak. Hari-hari kita jumpa, belajar terus buat. Terus buat latihan. Terus praktik. Ini untung dia. Seronok kita. Baca Quran terus. Benda depan kata kita. Kita hari-hari daripada kecil, daripada akhir balik kita dah baca Quran. Dalam solat kita baca Quran. Banyak kita jumpa murakab jari dalam solat kita. Pernah kita semak? Pernah kita cek tak dalam surah Fatihah ke? Ayat-ayat lazim yang kita baca tu, apa yang dia baca? Biasa baca inna a'tayna. Banyak inna a'tayna kal kausar. Fasalli li rabbika, li rabbika, li rabbi, li huruf jar, rabbi majrur, li rabbika, murakab jari. Banyaklah. Wal as. Itu baca ini surah yang biasa orang baca ni. Dua je baca. Banyak surah, ada 114 surah, tapi seronok baca ni. Sebab dia punya durasi dia pendek. Sampai dia punya lancar punya hafal, tak sadar punya dah tahiyat akhir dah. Dah habis dah. Punya lancar, punya mahirnya solat. Pak tak faham. Kita dah faham. Ni nak faham, bayangkan. Dalam semua bahasa Arab semuanya. Ada murakab jari ada. Ada murakab idhafi ada. Apa itu murakab idhafi? Dua kalimah juga. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Saya dah cerita banyak jumpa mudhaf ilaih. Dalam surah Fatihah ada mudhaf ilaih. Surah An-Nas pun ada. Dalam banyak surah lah, banyak lah. Tapi kita mula Baqarah. Kita tak mula daripada Juz Ammah. Anda boleh semak sendiri. Bayangkan, saya harap ini sebagai titik mula. Anda boleh terjemah solat-solat anda nanti lebih bermakna lagi. Lebih terkesan. Anda baca, anda rasa sendiri. Anda bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW beritahu bahawa innal musalli innaji rabbahum. Orang yang sembahyang tu adalah orang yang bermunajat. Sedang bercakap. Sedang berbicara dengan Allah. Apa makna bicara? Bicara itu kita faham dan kita seronok. Apalah artinya bercakap dengan isteri, bercakap dengan anak. Tapi anak tak faham, isteri tak faham. Macam ayam dengan itik. Tak ada makna. Ada jiran pun tak faham. Nak bagi kuih, takkan bahasa isyarat pun tak faham ke? Apalah makna? Solat kita kena faham. Kita kena faham. Macam nak faham? Belajar bahasa Arab. Susah ke? Senang. Senang. Kalau susah Allah tak akan turunkan kepada kita. Sebab senanglah. Cuma kita tak tahu cara. Saya nak tunjukkan anda cara dia. Saya nak kongsikan cara anda. Tapi kalau kurang, saya beritahu saya. Saya bukan mana tu. Saya the best. Tak, tapi saya tolong. Apa yang saya bantu, saya boleh bantu, saya akan bantu. Yang tak tahu, saya kata tak tahu. Sebab semalam saya kata, tanya saya sehingga saya tak tahu. Sebab saya seronok bila saya tak tahu. Bila saya tak tahu, saya kena ambil tahu. Kena belajar, kena cari jawapan dia. Baik, hadirin yang bahagia. Saya sambung lagi sekali. Murakab naqis, ada murakab jari, ada murakab idhafi, ada murakab tausifi. Ini tiga murakab ni popular. Apa itu murakab tausifi? Sifat mausuf. InsyaAllah terang. Saya tak nak terangkan di sini. Ini sekiranya tu. Banyak murakab. InsyaAllah kita jumpa cinta lagi. Ini tiga jumlah ni
Tiga murakab ni paling kerap kita jumpa. Dan murakab ni banyak dia menempel dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dia akan banyak mencelah-celah dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dan murakab isyari ni kurang sikit. Lepas itu saya letak susunan di sebelah akhir. Yang keempat. Kurang sikit. Macam mana murakab isyari? Ada isim isyarah. Sebab isim isyarah diikuti dengan isim yang ada alif lam. InsyaAllah. Ini 4 murakab ni, murakab naqis yang kurang sempurna, dia banyak kita temui dalam satu-satu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Dia banyak berada dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Okey. Itu murakab naqis. Okey. Ada murakab jari, ada murakab idhafi, dan ada murakab tausifi, dan ada murakab isyari. Sementara murakab yang tam dia terdua saja. Sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu sempurna. Bila sempurna tu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Tambah ada murakab jari, ada tambah lagi murakab isyari, ada tambah lagi murakab tausifi. Oh, lagi ayat tu lebih cantik, lagi indah, menarik, kreatif. Itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau verbal sentence. Sempurna. Message sampai. Tak ada yang kurang. Nescaya orang yang benar, apa yang kita sampaikan, orang yang mendengar faham. Sebab ayat tu sempurna. Tapi kalau murakab jari, apa dia? Boleh faham tapi ayat tu mesti kena bersambung. Ada lanjutan dia. Dan satu lagi, murakab yang sempurna, jumlah ismiyah. 2 jumlah ni. Jumlah ismiyah yang baru kita belajar, itu mubtada' dan khabar. Kalau mubtada' khabar dimasuki oleh inna dan kawan-kawannya, mubtada' berubah nama jadi isim inna. Dan khabar berubah nama jadi khabar inna. Benda yang sama juga. Kalau mubtada' khabar dimasuki oleh kana pula, mubtada' berubah nama jadi isim kana. Khabar berubah nama jadi khabar kana. Itu saja. Asal dia mubtada' khabar. Jumlah ismiyah. Ada subjek, ada predikat. Inna dan kana tu dia sebagai ejen perubah. Dia sebagai awamil. Faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya. Mubtada' tu bukan punya berubah nama, tapi baris-baris dia berubah. Tanda-tanda dia berubah. Kalau inna dia dia merubah pada mubtada'. Barisnya berubah. Nama berubah, isim inna berubah. Daripada baris dhammah tukar baris fathah. Okay. Sementara kana pula dia merubah khabar. Inna merubah isim. Kana merubah khabar. Baris dhammah tukar baris fathah. Itu asas yang saya dah kongsikan sebelum ni. Tapi ada satu lagi. Jumlah ismiyah agak, tapi bentuk agak terbalik. Agak menyongsang. Jumlah ismiyah ni agak terbalik sikit. Macam mana ni? Lambat ni? Innalillah qadarullah. Baik juga keluar. Kalau dia meragam juga ini, memanglah tak ada rezeki kita. Oh, apa keluar? Apa ni? Macam mana ni? Okey. Baik juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Saya nak cerita ni. Okey. Ni. Mubtada' muakhar ni. Ni bentuk terbalik ni. Jumlah ismiyah. Yang sepatut mubtada' di depan, dia beralih ke belakang. Yang khabar di belakang, dia beralih ke depan. Dia menyongsang. Okay. Yang mubtada' dia pergi ke belakang, nama dia mubtada' muakhar. Yang khabar dia pergi ke depan, dia khabar muqaddam. Nama dia. Ini ada salah satu yang unik sikit bahasa Arab ni. Tapi macam mana kita nak tahu ni, Ustaz? Kita nak tahu senang saja. Senang saja. Belajar dengan saya memang senang. Kalau susah saya tak nak ajar. Saya pun tak tahu macam mana susah. Jadi sebab senang tu saya nak kongsi dengan anda. Senang dia. Ciri pertama, ayat tersebut, jumlah ismiyah tersebut
bermula dengan syibih jumlah. Syibih jumlah pula ustaz ni. Muka surat berapa Kak Sofia? 106 ada saya beri. Pada nota dalam buku saya ada teraskan. Muka surat 106. Awal ayat tu mula dengan syibih jumlah. Syibih jumlah tu apa dia? Syibih jumlah tu sama ada jar majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Jar majrur tu maksudnya murakab jari tadilah. Awal ayat ada murakab jari. Saya suka istilah murakab jari sebab murakab jari kita dalam kepala kita dah terbayangkan jar, huruf jar dengan isim sebelah huruf jar. Satu komponen lah. Bila awal ayat mula, kalau sebelum mula ayat dengan huruf jar saja, orang fikir, sebelah huruf jar tu kan mubtada muakhar tak? Bukan, ada semula pening. Jadi saya tak mau. Saya suka gunakan istilah murakab jari. Bila awal ayat dimulakan dengan murakab jari saja, terbayang kita sebut murakab jari, huruf jar dengan isim sebelah huruf jar. Satu komponen. Selepas yang murakab jari, ada isim baris dhammah. Isim itu yang kita panggil mubtada muakhar. Macam mana nak terjemah mubtada muakhar? Senang saja. Cara nak terjemah tambah ada. Dalam sistem kita ada tambahan ada adalah tagline dia. Tambahan ada tagline untuk mubtada muakhar. Atau isim inna muakhar pun begitu juga. Contoh. Deng deng deng. Okey, baik, perhatikan. Ni saya ada buat perubahan sikit. Ini kita jumpa dalam surah Baqarah. Wa ala absarihim ghisyawah. Nampak ayat ni dimulakan dengan murakab jari. Wa ala, nampak? Waw dan huruf ala absari. Ni murakab jari ni. Ala huruf jar, absari majrur. Ala absari murakab jari. Tapi oleh kerana absari ni tak ada alif lam dan tak ada tanwin, automatik dia akan jadi mudhaf. Mudhaf lain. Jadi termasuk mudhaf lain ni kena rangkum sekali. Wa ala absarihim ni satu. Awal ayat dimulakan dengan murakab jari. Ni kena masukkan sekali. Ada isim baris dhammah. Isim ini yang kita namakan mubtada muakhar. Ghisyawatun ni kita namakan mubtada muakhar. Untuk terjemah ghisyawatun ni, jangan lupa tambah ada. Dan atas penglihatan mereka, ada tutupan. Ini nama dia mubtada muakhar. Ini mubtada muakhar. Habis khabar dia mana ustaz? Khabar dia muqaddam. Khabar dia dah ke depan. Mana khabar dia? Ala absarihim, tak. Khabar dia mahzub nama dia. Apa tu mahzub? Sudah ustaz, mahzub pula. Mahzub tu dah digugurkan, dihilangkan. Yang kita sebut ada tu daripada mulut kita tu, ada, itulah khabar muqaddam dia. Takdiru kainun. Ada tu adalah khabar muqaddam. Yang kita kadarkan, kita anggapkan. Yang kita sebut di mulut kita tu khabar dia. Maka sebab itu, insyaAllah, tugas anda terjemah dia dulu. Tugas anda sekarang ni, anda kenal murakab jari. Okey? Murakab jari dah kenal? Alhamdulillah. Awal jumlah mulakan murakab jari dan ikuti isim. Baris akhir isim baris dhammah. Itu yang kita namakan mubtada muakhar. Kita namakan mubtada muakhar. Ghisyawatun. Ini yang ada dalam Quran. Tapi ni saya ubah sikit. Saya nak ubahkan. Mubtada muakhar berubah jadi isim inna muakhar. Kalau jumlah ismiyah diletakkan huruf anna atau inna ke? Anna. Diikuti selepas huruf inna. Selepas inna ni huruf, bukan isim. Inna ni huruf. Selepas huruf inna, diikuti dengan murakab jari. Ala absarihim ni, murakab jari. Maka, selepas inna mesti sepatutnya ada isim inna. Maka isim inna tu, dia anjakkan ke belakang. Ghisyawatun kena berubah jadi ghisyawatan. Maka, nama dia, daripada mubtada muakhar, berubah nama jadi isim inna muakhar nama dia. Ulang sekali lagi. Nama ghisyawatun berubah jadi ghisyawatan. Kenapa? Sebab inna punya pengaruh. Kesan daripada inna. Sebab inna ni pengaruh dia merubah isim yang ada di sebelah dia. Kenapa dia letak belakang? Tak duduk sebelah. Sebab Allah ni dah mendahului. Murakab jari dah mendahului. Dia terpaksa beri laluan kepada huruf jar, dia duduk belakang. Nama dia pun isim inna muakhar. Berubah nama. Daripada mubtada muakhar, ubah nama isim inna muakhar. Tanda pun turut berubah pada fathah. Sebab inna punya kesan, dia berubahkan harakat dan ubahkan nama. Kesan inna. Kalau inna dibuang, dia balik asal dulu semula. Ala absari ghisyawatun. Itu contoh pertama. Boleh setakat ni? Laju ke saya terangkan? Boleh faham? Okey, clear Ustaz. Tadinya
Rohana Kadir is watching. Okay. Tolong bagi respon. Apa yang saya terangkan, laju sangat ke ataupun macam marah tu Ustaz ni? Tolong bagi respon. 80 orang ni saya nampak ramai ni. Nampak stabil daripada tadi 80 orang. 83. Tolong bagi respon. 10 saat dari sekarang. Sudah saya nak langkah pada satu lagi contoh. Alhamdulillah. Mi, boleh Mi? Alhamdulillah. Cik Azmi, frontliner kita. Dari TUDM. Faridah Salim. Okey Ustaz, cuma pelan-pelan sikit. Okey. Saya pelan sikit. Boleh faham. Alhamdulillah. Jelas Ustaz tentang mubtada' muakhar tu. Alhamdulillah. Bagi yang ada asas Arab, insyaAllah saya yakin boleh. Dan anda kena berlatih. Kadang teori tak cukup. Kena terjemah. Macam mana terjemah? Kalau sendiri terjemah, sendiri baca, sendiri terjemah, tak ada seorang semak. Sendiri syok. Betul je. Tapi bila orang lain semak, anda baru tahu. Salah betul-betul. Kena ada orang lain yang pantau anda punya terjemahan. Perlukan orang lain yang semak terjemahan anda. Mula-mula memang anda rasa gementar, susah. Tapi insyaAllah, lazimkan diri. InsyaAllah, lama-lama akan selesai. Seminggu atau sebulan yang paling lama pun. Lepas tu okeylah. Clear. Alhamdulillah. Baik, saya bagi contoh. Terima kasih. Saya bagi contoh seterusnya. Bukan satu contoh je. 2-3 contoh saya nak bagi ni. Ini contoh kedua. Ada satu contoh lagi insyaAllah. Lahum. Ini pun surah Baqarah juga. Kita jumpa. Walahum azabun azim. Huruf. Kita mula lahum. Ni. Lam huruf jar, hum majrur. Huruf jar dengan isim yang sebelah huruf jar ni kita panggil satu rangkap. Satu frasa. Satu murakab. Nama dia apa? Murakab jari. Bila awal jumlah mula dengan murakab jari, diikuti dengan isim baris akhir baris dhammah. Isim tu kita namakan mubtada' muakhar. Sepatut mubtada' kadang awal. Tapi dia anjak ke belakang. Dia berdiri laluan pada murakab jari. Nama dia berubah. Cara terjemah macam mana? Tambah ada. Dan bagi mereka, ada seksa. Azimun. Azimun jadi apa? Jadi sifat pada azabun. Seksa yang pedih. Ini satu. Murakab. Murakab apa nama? Sifat mausuf. Ini sifat, ini mausuf. Murakab tausifi. Cara terjemah murakab tausifi sebut yang cukup. Bagi mereka, ada seksa yang besar. Fusab. Ini mubtada' muakhar. Andai kata, let's say, cakap orang putih pula kita ni. Andai kata, saya letakkan inna pada awal jumlah ismiyah. Inna ni tujuannya nak bagi penegasan je. Bukan tegas saja. Sikit berubah je. Yang pada dhammah dia akan tukar pada fathah. Itu saja. Nama daripada mubtada' muakhar tukar nama jadi isim inna muakhar saja. Cara terjemah sama. Dan sesungguhnya bagi mereka ada, jangan lupa tambah. Jangan lupa tambah ada pada azabun. Azabun jadi azaban. Ini isim inna muakhar, bukan azimun. Azimun sifat kepada azabun. Sifat kena mengikuti pada mausuf dia. Okey. Dan sesungguhnya bagi mereka azabun berubah jadi azaban. Kenapa berubah azaban? Inna punya kesan. Terkesan dengan inna punya. Inna bukan saja huruf ni bukan sekadar huruf saja. Huruf jar mengubah baris bawah. Inna merubah baris atas. Ada huruf lain banyak lagi insya-Allah kita belajar. Ini antara huruf-huruf yang perlu kita kenal. Boleh sekat ni? Contoh kedua. Harap lebih jelas. Mubtada' muakhar bertukar nama jadi isim inna muakhar. Ahsanti. Masya-Allah. Mumtazah. Betul. InsyaAllah. Saya ada hutang dengan Puan Muhani ni. Saya ada hutang. Minta maaf. Nanti akan saya selesaikan hutang. Berikan saya masa. Saya agak belum ada ruang lagi untuk selesaikan hutang anda. Tak maaf Contoh ketiga. Ini juga kita dah lalu. Awal surah Baqarah tadi. Fi qulubihim maradun. Dalam hati-hati mereka. Maradun. Ada penyakit. Pasal tambah ada. Dah biasa Ustaz terjemah macam tu.
Jangan, kita bukan biasa saja, tapi kita kena tahu sebab apa kita buat. Alasan tu kena ada. Kita kena ada hujah, kena ada fakta. Ini kita namakan mubtada' muakhar. Hui, mubtada' muakhar. Macam mana nak tahu mubtada' muakhar? Awal jumlah dia bermula dengan murakab jari. Awal jumlah bermula dengan murakab jari. Fi huruf jar. Kena hafalah huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, waw, ta. Kena hafal Ustaz. Kenalah, bukan banyak, 10. Bukan banyak, 10 aja. Tak sampai pun 1 minit. Tak ingat, ulang lagi. Ulang lagi, sampai hafal. Dan kita akan jumpa. Siapa rajin buka Quran, dia akan jumpa banyak kali. InsyaAllah. Jangan susah hati, jangan susah hati. Jangan susah hati. Okey. Ini saya nak minta, ini tolong buat. Saya tak buat contoh ni. Anda kena buat sendiri. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Cuba letakkan inna. Tukarkan mubtada' muakhar kepada isim inna. Fi qulubihim maradun. Tukarkan sekarang. Boleh tak? Boleh tak? Tolong saya bagi masa. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Tukarkan. Sesungguhnya di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Cuba buat. Saya nak tengok. Anda betul tak buat? Cuba tulis. Ini kita buat secara spontannya. Kalau dalam kelas, kena tulis kan. Kena tulis pada kertas ke kan. Ataupun tulis pada kena type kan. Boleh tolong sekarang? 10 saat dari sekarang. Minta, please. 97, Masya Allah ramai tu. Tolong tukarkan mubtada' muakhar kepada isim inna muakhar. Inna fi qulubihim maradun. Masya Allah. Dun maradun. Tak boleh puan. Puan Kuna Kudin. Tak boleh tu. Ajak Islam muda daripada Kelantan, pasir putih mana? Pasir putih Kota Baru ni. Inna fi qulubihim maradan, bukan don. Dan aradan. Don tebal sikit, don. Mungkin saya salah sebut kot. Kena tulis Jawi dia puan Kuna. Dan itu saja, insya-Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Sita mubtada' muakhar khusus bagi murakab jari saja ke? Masya Allah. Bagus. Soalan baik tu. Semestinya murakab jari ke? Tak. Bukan murakab jari saja. Murakab idhafi pun ada juga. Tapi dengan syarat mudhaf dia adalah zaraf. Sebab itu saya kata tadi, yang dikatakan murakab jari itu mesti diawali oleh murakab jari atau zaraf dan mudhafun ilaih. Murakab jari satu, jar majrur, atau zaraf dan mudhaf ilaih. Zaraf dan mudhaf ilaih ni, zaraf biasa akan jadi mudhaf. Dia misalnya ada mudhaf ilaih. Murakab idhafi. Tapi syarat mesti zaraf. Ma indallah. Ma apa yang isim mausul. Inda di sisi Allah. Tapi insyaAllah saya akan cari contoh dia dalam Quran dia. Yang murakab jar dimulakan dengan zaraf. Maradan, Masya Allah. Ahsantun. Bagus. Betul. Saya kembali kepada contoh tadi. Fi qulubihim maradun. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Ini pun satu jumlah. Ismiyah yang terbalik, dia menyongsang bila mubtada letaknya di belakang. Khabar dia pergi ke depan. Tapi khabar dia mana dia? Mahzuf. Dihazafkan, dihilangkan, digugurkan. Fihi di dalamnya. Fi huruf jar. Hi-nya. Min, ila, an, ala, fi. Yang kelima. Fi di dalam, hi-nya. Fihi murakab jari.
Bila awal ayat bermula dengan murakkab jari, maka ada isim pada dhamma. Ini yang pada dhamma ni. Kita panggil mubtada muakhar. Di dalamnya ada beberapa kegelapan. Wow, huruf ataf. Huruf ataf ni dia menyambung antara mubtada muakhar dengan ra'dun ni. Seolah-olahnya di dalamnya ada beberapa kegelapan, dan di dalamnya ada ra'dun guruh, dan di dalamnya ada barkun kilat. Tetapi tak perlu letak fihi ra'dun wa fihi barkun, tak perlu, cukup ni satu. Fihi zulumatun wa ra'dun wa bark. Di dalamnya ada beberapa kegelapan dan guruh dan kilat. Andai kata, let's say, kalau saya katakan ada inna di awalnya, atau anna ke, atau lakinna ke, atau ka'anna ke, laita, la'ala contohnya, atau dengan kawan salah satu. Tapi saya gunakan inna lah. Inna sesungguhnya, macam mana akan jadi pada mubtada muakhar? Tolong buat sekarang. Sekali lagi. 10 saat dari sekarang. 10 saat dari sekarang. Tolong berikan jawapan kepada saya. Macam mana kalau jumlah ismiyah yang bermula dengan murakkab jari ataupun kadang zaraf dan mudhafun ilaih, dia berubah. Inna fi qulubihim ma Wan Juli Mustafa fi maradun. Dot kena ada tambah alif. Bila beri fathah kena tambah alif. Maradan. Tak nampak Ustaz. Apa yang tak nampak Puan Mani Yaakob? Tiba-tiba tak nampak, saya tak tahu ni. Apa yang tak nampak? Gambar sejelas ke semua? Nampak ke? Apa tak nampak, tak jelas ke? Tak nampak? Tak faham penerangan saya? Inna fi zulmatun. Zulumatun waradun wabarkun. Faridah Salim, tak betul. Tak mau. Okey, saya bagi contoh Saya baik. Baik, okey. Saya tengok. Bila letak inna, begini. Saya copy paste dulu. Buat sini tak boleh. Saya letak pada bincangan kita hari ni. Ish, 8.30 dah. Macam mana nak bincang Okey. Baik. Kalau letak inna, saya besarkan lagi. Okey. Andai kata saya letak inna. Okey. Okey. Letak inna di awal ayat. Letak inna. Maka fi qulubihim maradun berubah jadi maradan. Macam mana nak tulis maradan? Mesti kena ada alif pada akhir. Maradan. Saya tulis inna fi qulubihim maradan. Sementara fi qulubihim fihi zulumatun, macam ni kita nak letakkan? Copy dulu. Okey, andai kata saya letak inna,
Inna fi zulumatun berubah jadi zulumatan. Pada 2 di atas. Tambah alif. Ra'dun, waw, ra'taf berubah jadi dan. Tambah alif. Wabarkun berubah jadi barkan. Tambah alif. Macam ni kaedah dia. Sebab waw huruf atau dia punya sambung. Kena ikut. Kena follow. Tak ada bandingan Baik. Susah sangatlah Ustaz. Kecil sikit. Biar sebaris. Baru nampak Nampak perbezaan dia? Fihi zulumatun. Inna fihi zulumatan. Bukan ini saja berubah. Wow, ni pun ikut sama. Sebab dia kena follow. Dia kena ikut dia. Ikut bro. Zulumatan wa ra'dan wa barqan. Zulumatan, sorry. Jamak muannas salim. Baik juga. Permaisuri saya beritahu. Kenapa pula boleh zulumatan? Jamak muannas salim mana boleh zulumatan? Oi. Apalah. Untungnya saya ada bidadari ni. InsyaAllah. Zulumatin. Jamak muannas salim tak boleh baris atas. Patut saya nampak pelik tulisannya. Zulumatin. Ra'dan wa barqan. Kenapa? Sebab khas bagi jamak muannas salim. Dia berubah baris kasrah. Alhamdulillah. Terima kasih. Zaitun, maka baguslah kata ni. Alhamdulillah. Baik. Inilah zulumatin. Alhamdulillah. 8.36. Tin, ya. Zulumatin. Jamak muannas salim dia berubah baris kasrah. Dia tak ada baris fathah. Jamak muannas salim tak ada baris fathah. Dia hanya baris dhammah dengan baris kasrah saja. Baris kasrah ni adalah pengganti bagi baris fathah. Bagi jamak muannas salim. Allahu a'lam bissawab. Inilah yang kita bincangkan tentang mubtada' muakhar. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini secara garis kasar. Secara garis kasar yang kita dapat kongsikan. Dan praktiknya, terjemahan kita tengok ni. Tengok terjemahan kita, ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yes. Saya tak potong pun. Saya mula dengan wa iza, dan apabila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila. Iza apabila, zaraf. Iza apabila, zaraf. Iza ada 2 makna. Kalau sebelah dia fa'il, ya. Kita fi'il madhi biasa. Iza kita terjemahkan apabila. Iza apabila. Kalau sebelah dia jumlah fi'liyah. Laqul ladzina ni sampai sini. Ni jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni dia ada hubung kait dengan iza. Iza kita artikan apabila. Tetapi kalau iza bertemu dengan jumlah ismiyah. Ni fi'il madhi. Jumlah fi'liyah ni. Kalau jumlah ismiyah, faizahum khamidun, faizahum mublisun. Banyak iza bertemu dengan jumlah ismiyah. Maka iza tu bukan lagi apabila. Dia berubah nama jadi tiba-tiba. Iza berubah makna menjadi tiba-tiba. Dan dia bukan zaraf lagi. Dia bukan isim. Dia nama dia dari huruf. Kalau iza maknanya tiba-tiba. Pandai Ustaz sengaja buat salah. Memang saya salah pun. Sengaja tak tahu, memang cakap tak tahu. Iza ada 2 makna. Apabila. Tapi dia berubah jadi tiba-tiba. Bila bertemu dengan jumlah ismiyah. Bayangkan kalau anda tak kenal jumlah ismiyah. Baik itu saya saya loncat pergi jumlah ismiyah. Ini semua strategi saya dalam mengajar. Saya memang kena pergikan. Sebab mudah nanti nak. Kalau anda dah mula merasakan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ni.
Okey. Laku telah bertemu fi'il madhi oleh mereka fa'il allazina. Bila fa'il dah ada, automatik allazina akan jadi maf'ul bih. Jangan lupa cara terjemah maf'ul bih. Akan orang-orang yang. Isim apa allazina? Isim mausul. Bila isim mausul mesti ada silah mausul. Apa itu silah mausul? Satu jumlah fi'liyah, atau satu jumlah ismiyah, atau satu bentuk syibih jumlah yang menjelaskan isim mausul ini. Sini mana dia? Syibih jumlah dia. Dia punya silah mausul dia. Amanu ni. Ini adalah silah mausul dia. Telah beriman fi'il madhi oleh mereka fa'il. Ini menjadi silah mausul bagi allazin. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Tapi kalau terjemah dalam terjemah perkata, banyak kita jumpa apa? Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang beriman. Betul? Allazina amanu dirangkumkan. Isim mausul dan silah mausul diterjemahkan terus orang-orang yang beriman. Macam mana anda nak belajar? Allazina amanu tu isim mausul dan silah mausul. Kalau terjemah dia orang beriman. Mukminuna pun orang yang beriman juga. Macam mana nak beza dia? Kalaulah pelajar anda tanya, Ustaz, macam mana Ustaz nak beza Ustaz? Allazina amanu orang yang beriman. Mukminina orang yang beriman. Nantilah saya akan terangkan satu masa nanti. Anda akan meletakkan racun pada pelajar anda. Racun tu bisa dan akan menyebabkan dia akan mundur dan rasakan. Dia buat satu rumusan bahasa Arab susah. Ustaz kata nanti, saya tak ajar pun. Nah, kita leraikan masalah ni. Allazina kita artikan orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka. Anda dapat tahu istilah isim mausul, dapat kenal istilah mausul, dapat kenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah yang menjadi silah mausul tu. Dan ini dah boleh kita rangkumkan. Dah pandai dah kena tu boleh rangkum. Alladzina amanu orang-orang yang beriman. Okey. Full stop sampai sini. Full stop sampai sini. Satu jumlah. Habis qalu fail jumlah fi'liyah baru. Tak ada wa pun Ustaz. Biasa antara jumlah ada wa ke, ada fa ke atau summa. Ini tak ada. Sebab apa? Ini dia hubungan dia antara gara-gara iza ni. Iza ni kita isim syarat. Dia hanya bukan zaraf, dia juga isim syarat. Bila ada isim syarat, dia kena ada dua jumlah. Ini jumlah pertama dan ini jumlah yang kedua. Ini jumlah kedua. Dia ada kombinasi ni antara dua jumlah. Sebab itu tak ada huruf fa. Tak ada huruf fa. Sebab sama-sama madhi. Kalau berbeza, kalau satu madhi, satu mudhari', kena ada fa kat sini. Fa tu kita namakan fa rabitah. Fa tu dia mengikat antara dua jumlah ni. Tapi mesti ada dua jumlah. Bila ada isim syarat, kena ada dua jumlah. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat dan jumlah kedua jumlah jawab syarat. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman mereka, stop. Cukup ke? Tergantung kan ni. Mesti ada jawab dia. Qalu amanna. Ini jawab dia. Telah berkata fi'il madhi oleh mereka fa'il. Mana fa'il dia? Wow jemaah. Cukup ke? Tak cukup. Kenapa tak cukup? Sebab lafaz qalu ke, qala ke, qalu ke, mesti ada apa? Tolong jawab sekarang. Bila ada qala ke, kultum ke, kulna ke, ada lafaz berkata, mesti ada apa? Jadi ringan ni. Tolong jawab. Hari itu, ingatlah ketika. Iza Kak Tun. Is ketika Kak Tun. Bukan Iza. Kak Tun jangan silap Kak Tun. Is ketika. Ni Iza. Is kalau awal ayat, tambah ingatlah ketika. Kalau tengah-tengah ayat, ketika saja Kak Tun. Jangan keliru. Tolong jangan keliru. Telah berkata oleh mereka, makulul qaul, Puan Yati. Puan Zarina Hamzah, makulul qaul. Bila ada lafaz berkata saja, dia akan diiringi dengan makulul qaul. Apa itu makulul qaul? Cakap ajuk. Mana ni cakap ajuk dia? Direct speech. Telah berkata oleh mereka. Apa yang mereka katakan, Allah rakamkan ucapan mereka dalam bentuk cakap ajuk. Satu jumlah fi'lah. Telah beriman oleh kami. Cakap ajuk ni masuk dalam jumlah fi'lah ni. Ini satu jumlah. Telah berkata oleh mereka akan ungkapan ini. Apa ungkapan dia? Telah beriman oleh kami. Full stop sampai sini. Ini barulah sempurna. Barulah sempurna ayat ni. Barulah sempurna ayat ni. Saya balikkan semula di ke atas. Tapi yang ni satu jumlah, warna lain. Laqul ladzina amanu satu jumlah, warna lain.
Kedua-dua jumlah ni semuanya dalam satu rangkap. Ada jumlah syarat dan jawab syarat. Sempurna. Ini bahagian uslub. InsyaAllah. Saya dah ada bilik-bilik. Saya punya nota sikit. Ini nota-nota yang antara topik yang kita akan belajar. Bagi pelajar-pelajar saya di Kuantan, saya ada terangkan ni. Kita akan belajar 4 ya. Tentang isim, fi'il, huruf dengan jumlah. Tajuk keempat. Isim saja ada berapa tajuk? Ada 30 tajuk tentang isim saya. Perbahasan isim ada banyak tajuk. Saya akan ceritakan. (16), (28), (30). Tiap-tiap satu tajuk tu dia punya perbahasan dia mungkin mencecah sampai berbulan-bulan. Mungkin setahun satu tajuk tu. Ada 33 tajuk. Tentang isim saja. Fi'il kita akan bahaskan ada fi'il kita ada berapa tajuk? Ada 23 tajuk. Ada 23 tajuk tentang fi'il. Kita akan bincangkan. Huruf tak banyak. Ada 7 tajuk ya. Ayat, jumlah ni kita ada 8 tajuk. Tapi sebagainya kita dah tahu. Semua ni akan kita kongsikan. Maknanya mungkin 5 tahun, 6 tahun juga kita buat ni kelas ni. Kalau usia panjang kelas ni, kalau akaun saya dalam Facebook adalah. Kalau tak dikena blok ke apa kan, kita tak tahu. Kena hack ke. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak diganggu. Mudah-mudahan anda semua dapat merasakan nikmatnya sama-sama. Kita akan kongsikan. Okay. Bagaimana dapatkan nota ini? Hanya yang daftar dalam grup saja yang boleh, yang dapat nota saya. Yang tak berdaftar tak dapat. Macam mana saya nak bagi? Saya bukan nanti orang nanti dia benda senang dapat, senang hilang. Biarlah kita hargai apa yang kita dapat ni. Saya nak anda hargai apa yang saya kongsikan ini. Bukan saya nak nak meniaga. Saya nak anda, saya bagi percuma. InsyaAllah. Tapi kena kena berikan komitmen. Saya nak anda ada komitmen yang tinggi dengan pelajaran ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Satu jumlah. Wa idza lagi. Kata ingat, iza apabila. Bukan is. Is ketika. Zaraf juga. Iza apabila. Kalau bertemu jumlah fa'ilah, kita artikan iza apabila. Itu makna yang pertama. Tapi bertemu jumlah ismiyah, dia akan berubah jadi tiba-tiba. Nak nota tu, Ustaz? Itu bukan nota, itu baru indeks. Tajuk je. Nota tak ada lagi nama dia boleh. Nota saya tengah buat buku, saya tengah tulis, belum siap lagi. Yang indeks tu saya punya ni je. Cuma tajuk topik-topik yang saya nak bincang nanti. Itu sebagai panduan saya nak mengajar nanti. Adalah tempat kita nak berpaut. Sebenarnya kita sampai mana ni? Topik mana? Kita baru 5 ke 10% belajar. Apa yang kita belajar sekarang ni baru 5 ke 10%. Baru bukan 5. Belum, masih banyak lagi yang kita nak belajar. Jadi anda jangan rasa dah okey dah pandai ni. Lepas tu dah boleh buka kelas baru. Tak. Baru 10%. Jangan, ada juga orang kata dah boleh terjemah, dah pandai dah. Tak, belum pandai lagi. Belum banyak benda yang kita nak kongsikan. Okey. Belajar lagi. Terus belajar. Dan dah mahir, boleh mengajar. InsyaAllah. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Dan apabila telah khala,
Kita dah jumpa sebelum ni. Wa idza khalau ila syai'in 14. Itu telah terpencil oleh mereka ni. Khala telah terpencil oleh ia. Waw ditukar huruf alif. Khala telah terpencil oleh ia. Khalau telah terpencil oleh mereka. Khalauta telah terpencil oleh engkau. Khalautum, khalautu, khalauna. Boleh tas 14. Kat sini kita tak ada. Dalam kelas, dalam grup, kita ada buat pelatihan. Tasrif, fi'il madi, fi'il mudhari', ada latihan insyaAllah. InsyaAllah. Cuma ada, kena buat berlatih. Kena keluarkan suara. Dan kalau ni tak boleh lah, saya seorang. Saya baca, saya terjemah, saya pandai. Saya tak tahu anda macam mana. Saya nak anda pandai. Saya nak anda pandai. Anda boleh buat. Dan anda boleh menguasai dengan baik insyaAllah. Dan apabila telah terpencil oleh siapa? Oleh ia. Ingat, bila ada fi'il madi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir dia, dhamir huwa atau dhamir hiya, maka dhamir tersebut kita namakan dhamir mustatir jawazan. Bila fi'il madi atau fi'il mudhari' ada dhamir mustatir jawazan, biasanya akan ada fa'il zahir. Mana fa'il zahir dia? Ba'du. Ba'du ni fa'il dia. Dan apabila telah terpencil oleh, jangan lupa terjemah fa'il, jangan lupa tambah oleh. Fa'il zahir terutamanya. Kalau fa'il dhamir pada fi'il madi telah beriman oleh mereka, ni fa'il bentuk dhamir. Qalu telah berkata oleh mereka. Pada fi'il madi boleh. Fi'il mudhari' kita sebut dah fa'il dia dulu. Tuhaddisuna, kamu ceritakan. Kamu tu fa'il bentuk dhamir. Kita sebut fa'il dulu. Untuk mudhari'. Untuk fi'il madi oleh dia. Fi'il amar pun ada tambahan oleh. Kalau bentuk zahir tambah oleh. Apa tanda dia? Baris dhammah. Telah terpencil oleh sebahagian hum mereka. Murakab idhafi. Dan apabila telah terpencil oleh sebahagian mereka, ila ba'din, kepada sebahagian, murakab jari. Ila huruf jar. Ila yang kedua. Ila huruf jar. Ba'din sebahagian. Satu jumlah. Jumlah syarat. Saya warnakan hijau. Jumlah syarat warna hijau. Ila ba'din. Jumlah syarat. Oh ya. Jumlah syarat. Jumlah syarat. Jawab syarat dia. Qalu, telah berkata oleh mereka. Buat jumlah ayat baru. Jawab syarat dia. Qalu, telah berkata oleh mereka. Qalu misalnya ada maqulul qaul. Atuhaddisunahu, ini jumlah fi'lah lagi. Telah berkata fa'il oleh mereka fa'il. Ini jumlah jawab syarat dia. Ma fatahallahu alaikum liyuhaju bihi inda rabbikum. Sampai sini. Jumlah jawab syarat dia. Panjangnya Ustaz. Memang panjang. Sebab dalam tu ada isim mausul, ada silah mausul. Itu yang jadi panjang tu. Panjangnya Ustaz. Ya, panjang. Ini jumlah jawab syarat. Tapi ada maqulul qaul lagi tu. Sebab ada qalu, telah berkata oleh mereka. Apa yang mereka katakan? Adakah? Huruf istifham. Huruf pertanyaan. Tuhaddisuna, kamu ceritakan. Fi'il mudhari'. Tuhaddisuna, kamu ceritakan. Ada fi'il. Kamu ceritakan. Ada fa'il. Kamu tu fa'il dia. Hum, akan mereka. Ada maf'ulun bih. Kamu ceritakan. Situ kau warna. Tuhaddisu bima. Sampai sini. Sampai sini. Letak warnakan merah. Okey. Kamu kaca nak? Ni kaca. Sini. Dengan apa yang cukup sampai situ. Pendek je. Ya. Adakah tuhaddisuna, kamu ceritakan fi'il mudhari', ta huruf mudhari', ha fa fi'il, dal ain fi'il, ada tasydid. Ada tambah satu lagi dal. Ha dal sa lam fi'il. Dalam Quran, dalam buku saya letakkan ha dal sa. Ada 3 huruf. Ini kena 4. Asal 3 ha dal sa. Tambah satu lagi 4. Ini je. Baik, ini 4 huruf. Macam mana kita tahu 4 huruf? Nampak? Bila tukar mudhari', huruf mudhari' pada depan. Nampak? Adakah kamu ceritakan? Habis waw ni apa dia? Waw ni dhamir dia. Apa nama dhamir dia? Waw jamaah. Nun tanda rafak dia. InsyaAllah. Tanda rafak kita belum belajar. Adakah kamu ceritakan? Cukup. Boleh tahu. Kamu ceritakan. Ini fi'il mudhari'. Hum dhamir. Sebelah fi'il. Tambahkan. Bermakna dia akan jadi maf'ul bih. Adakah kamu ceritakan akan mereka bi dengan huruf jar? Ma isim. Isim apa? Isim mausul.
Lepas huruf jar mesti isim. Takkan huruf. Tidak. Tidak awal ayat. Apa yang? Isim mausul tak selesai tanpa silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah boleh, ismiyah boleh, syibih jumlah boleh. Fatahallahu alaikum. Sampai sini. Satu jumlah fi'liyah. Jumlah baru. Saya kena tukar warna. Potong dia. Fataha. Telah menerangkan. Terang. Bukan menerangkan lain. Fatah kan buka, Ustaz. Memang asal Fatah tu telah buka oleh ia. Fatah telah buka oleh ia. Fatah juga maknanya telah menang. Fatah juga maknanya telah menang. Fatah juga maknanya telah menerangkan. Dalam mati ada dhamir mustatir jawazan. Apa itu dhamir mustatir jawazan? Dhamir huwa atau dhamir hiya. Telah menerangkan oleh ia. Mana dhamir dia? Mustatir. Dia lelaki, dia perempuan? Lelaki. Kau perempuan macam mana? Muannas. Fatahat. Kenapa muzakkar? Sebab fa'il zahir dia muzakkar. Fatahallahu. Maka ini fa'il zahir dia. Allah dan fa'il. Ia dah tak perlu lagi. Telah menerangkan oleh Allah. Alaikum atas kamu. Murakab jari. Full stop. Satu jumlah fi'liyah. Satu jumlah fi'liyah. Jumlah baru lagi? Ya, jumlah baru. Jumlah fi'liyah lainnya. Tapi ni jumlah ni kita nama masdar mu'awal nama dia. Masdar mu'awal pula. Nanti insyaAllah. Masdar yang ditakwilkan. Kita kena takwilkan. InsyaAllah kita akan belajar nanti kemudian. Yang penting. Nasihat saya. Yang penting anda kena hafal. Lam mana apa dia? Lam bagi. Bukan. Lam bagi kalau sebelah dia isim. Sebelah ni fi'il mudhari' ni. Yuhajuna asalnya. Yuhajuna. Mereka berhujah. Tapi na dah hilang. Bila ada jumpa huruf lam baris bawah. Bila jumpa huruf lam baris kasrah. Sebelah pangkal fi'il mudhari'. Lam tu makna dia supaya. Tolong tulis nota sikit. Bagi komen sikit. Supaya orang lain ingat. Bila jumpa huruf lam baris kasrah. Pangkal fi'il mudhari'. Pangkal fi'il mudhari'. Lam baris kasrah. Pangkal fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Oh, kalau fi'il mudhari' tak kenal, kena ikut kelas. Kena ikut kelas awal. Kalau fi'il mudhari' tak kenal. Sepatut kelas saya dah kenal fi'il mudhari'. Macam mana cara terjemah fi'il mudhari'? Mereka berhujah. Mereka membantah. Mereka berdebat. Ha. Fa fi'il dia huruf ha. Ain fi'il dia huruf apa? Alif. Bukan alif. Bukan. Alif ni huruf tambahan. Jim ain fi'il dia. Lam fi'il dia jim. Nampak? Ya ni. Pada rumahan 4 huruf. Alif ni tambahan. Tapi kalau ha, jim, jim. 3 huruf. Bukan telah berhujah. Telah berhaji ia. 3 huruf dia jadi. Hajjah telah berhaji ia. Atau telah menuju ia. Tapi kalau hajjah telah berhujah. Telah berdebat. Telah membantah oleh ia. Itu kalau fi'il madhi. Yuhaju. Asalnya yuhajuna. Mereka. Mana dhamir mereka? Waw ni. Waw apa? Waw jamaah. Ini dhamir dia nampak. Ya ni huruf mudhari'. Ha fa fi'il. Alif tambahan. Jim. Ain fi'il. Jim satu lagi. Lam fi'il. Ha jim jim. Tengok kalau nota saya. Dalam buku saya. Bukan buku nota. Buku pelajaran. Dalam buku pelajaran tu ada tulis. Ha jim jim. Itu. Dia menunjuk kepada huruf asli dia. Supaya mereka membantah. Kom dhamir sebelah fi'il. Automatik akan jadi maf'ul bih. Akan kamu, jangan lupa tambahkan pada terjemahan, bihi murakab jari. Indah, di sisi, zaraf. Rabbi, mudhaf ilaih. Rabbi tak ada alif lam, tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf lah kepada kum. Kamu, mudhaf ilaih pula. Indah rabbikum, murakab idhafi ni, tiga-tiga. Ada murakab idhafi, ada murakab jari, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Ini kita akan bincang tentang masdar mu'awal lagi. KIV dulu. Tapi dia masuk dalam ni jumlah besar ni, jumlah fi'liyah ni. Dia masih dalam kekuasaan jumlah fi'liyah ni. Ni kerangka besar dia. Telah berkata oleh mereka, adakah kamu ceritakan akan mereka dengan apa yang telah menerangkan oleh Allah atas kamu supaya mereka membantahkan kamu dengannya di sisi Tuhan kamu. Full stop. Satu jumlah fi'liyah. Ini ayat kompleks. Dalam jumlah, ada berapa jumlah lagi. Tapi jumlah tu ada connection dia. Yang ni menjadi makulul qaul. Semua jadi makulul qaul. Dalam makulul qaul ada silah mausul. Kenapa? Sebab ada isim mausul. Dalam makulul qaul, dalam makulul qaul ni ada masdar muawwal.
InsyaAllah kita bincang lagi. Sabar. Full stop sampai situ. Satu jumlah. Afala ta'qilun. Satu jumlah baru. Adakah maka? Jangan ada maka. Kita tanya harfiah dia. Adakah fa maka? Bila kita artikan, kita terbalikkan. Dahulukan fa. Maka adakah tidak? Maka adakah tidak? Ta'qilun. Kamu mengerti. Maka adakah tidak kamu mengerti? Afala ta'qilun. Maka adakah tidak kamu mengerti? Fa maka huruf a adakah huruf istifham? La, tidak, huruf nafi. La nafiyah. Lama tak tanya la nafiyah ke la nahiyah. Tapi masih dah suntuk dah pukul 9 kan. Saya pun macam laju, makin dah hujung makin laju kan. Lam baris bawah jumpa fi'il mudhari', maka lam tersebut lam supaya. Ahsanta Ustaz Muhammad Tarmizi. Antara penggerak harfiah di Perlis. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz Tarmizi untuk kembangkan pelajaran harfiah di Negeri Perlis, Hindar Kayangan. InsyaAllah. Panjang umur kita jumpa nanti. Afala ta'qilun. Maka adakah tidak kamu mengerti? Ta'qiluna fi'il mudhari'. Kenal. Ada ta tu tanda mudhari'. Ain fa fi'il. Qaf ain fi'il. Lam fi'il. Sihat ke sakit ni? Sihat ke sakit? Sihat lah. Tak ada huruf ilat, fi'il sihat, fi'il salim. Wazan nombor berapa saya nak tanya? Wazan nombor berapa? Tolong jawab. Makin maju Ustaz. Maju apa? Kamariah Saleh. Mudah-mudahan maju ke syurga. Apakah pun boleh ke Ustaz? Boleh. Apakah, adakah boleh. Pertanyaan. Nombor 2, ahsanti. Puan Zarina Hamzah. Ya. Ahsanti. Wazan yang kedua, wazan fa'ala yaf'ilu. Mana fi'il madhi dia? Aqala. Fi'il mudhari' dia ya'kilu. Wazan nombor 2. Fi'il amar dia? Fi'il amar dia? Ya, wazan nombor 2. Betul. Masya Allah. Jadi masita. Cara mula memecut. Fi'il sahih. Sihat. Betul. Alhamdulillah. Nombor 2, betul. InsyaAllah Ustaz. Fi'il amar dia tolong jawab. Macam mana fi'il amar dia? Aqala ya'kilu amar dia. Buang huruf mudhari' ta. Buang nun. Boleh baca? Tak boleh baca. Iqilu. Bagus. Kak Sofia, betul. Iqilu. Masya Allah, Umi. Nombor 2, betul, Umi. Alhamdulillah. Saya satu masa, saya soal banyak kan. Langsung buat fi'il amal lagi, tanya wazan lagi apa, sihat ke tak sihat. Macam mana nak jawab? Cepat sangat. Inilah kita. Kelas macam ni. Kita, dia punya gelombang lambat sampai kan. Kalau belajar secara talaki ni sedap sikit kan. Saya tanya jawab. Masya Allah. Baik. Saya kira jam sudah menunjukkan 9 pagi. 9:03 pagi. Dah masa untuk kita berpisah. Sekali lagi, saya nak ingatkan anda. Oh, Masya Allah, Rizwan. Iqil, Masya Allah. Arab dah. Tulis Arab dah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Rasanya dah sampai sekat ni dulu. InsyaAllah besok kita akan sambung. Besok pula. Besok kita rehat. Lusa lah kita sambung. Kita akan sambung pada terjemahan yang berikutnya. 77. Ayat 77. Dan seterusnya. Tengok macam mana. Dan insyaAllah saya akan hantar video untuk anda pelajari macam mana cara menterjemah ayat yang berikutnya. Dan video saya akan share dalam Facebook saya nanti insyaAllah. Cuma nota je saya tak share. Nota hanya dalam grup WhatsApp. InsyaAllah. Siapa nak berminat boleh hubungi saya untuk masuk dalam grup WhatsApp. Sebab kita makin dah ramai, saya rasa mungkin
Kalau dah penuh mungkin tak boleh nak apa. Mungkin kena buat grup lain lah. Atau kena buat Telegram ke. Allahu'alam. Baik. Alhamdulillah. Rasanya sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Cukup rasanya perkongsian saya hari ini. Masya-Allah, agak banyak walaupun satu ayat, tapi perbincangan kita lebih menjurus kepada jumlah fi'lah. Selesai perbincangan saya tentang jumlah fi'lah. Secara kasarnya, insya-Allah untuk detail saya akan ulang lagi. Untuk pengukuhan saya akan ulang dan ulang. Tapi secara asas itulah yang saya akan kongsikan pada anda. Okey, insya-Allah. Cuma selepas ini saya akan kembali bincang tentang fi'al. Tentang wazan kembali kita. Kita dah belajar wazan. Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Wazan kelima, fa'ila yaf'ilu. Wazan keenam, fa'ula yaf'ulu. Sampai situ. Okey? Kita paling akhir kita belajar tentang wazan. Kita nak sambung lagi. Kita nak belajar isim fa'il. Kita nak belajar isim maf'ul. Kita nak belajar isim zaman. Belajar isim makan. Isim alat. Satu hari, satu topik dia kita belajar. Boleh? Setuju? Sudi? Kalau sudi, saya kongsi. Kalau tak sudi, kita stop di sini. Setuju? InsyaAllah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda. Maaflah kerana hari ini rasanya macam berpeluh sikit semangat. Walaupun ada aircon pun rasa macam tak sejuk, panas, peluh. Semangat ni pasal ke? Saya semangat ke? Ataupun bukan marah, semangat lah tu kot. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan kongsi nanti. Besok, mulai hari, besok hari apa? Hari Isnin. Selasa, insyaAllah. Minggu ni kita buat Selasa. Minggu lepas start hari Rabu. Minggu ni kita buat Selasa. InsyaAllah kita akan terjemah ayat baru. Sila hafal ayat baru. Hafal makna dia, tengok, timbulkan persoalan, tanya-tanya pertanyaan apa kan yang nak ditanya. Kemudian tengok wazan, tengok fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, wazan nombor berapa. Itu kita fokus pada fi'il pula nanti. InsyaAllah. Itu nanti kita akan jumpa hari Selasa nanti. Terima kasih kepada yang menonton. Hari ini rasa view rasa banyak sangat. Tak apalah, tak ada view pun tak apa. Saya memang tujuan saya mula-mula saya kelas tu hari pun saya nak cakap sorang-sorang je. Saya nak share kepada pelajar-pelajar yang pernah belajar dengan saya, ulang kaji saja pelajaran tu. Rupanya jadi lain. Bila ramai orang baru saya terpaksa kena. Saya tak boleh cakap sorang-sorang. Kalau ada orang baru saya kena cerita daripada awal. Cerita macam mana nak kenal isim, nak fi'il. Itulah cerita dia sebenarnya. Itulah kesannya. Lepas mengajar, lepas sebulan nak kena sambung pula. Sebab rasa salah pula bila tinggalkan anda dalam keadaan terkapai-kapai. Baru kenal isim fi'il. Jadi kena sambung. Alhamdulillah. Semuanya aturan Allah. Semuanya Allah yang uruskan kita. Tak pernah saya nak fikir pun nak buat macam gini. Bila nampak masalah pelajar-pelajar yang baru, yang tak kenal isim, tak kenal fi'il lagi, tak kenal macam mana nak terjemah, nak kena buat grup pula. Buat seorang je nanti, pilih kasih. Terpaksalah buat ramai-ramai. Jadi pelajar sini saya kena tolong. Pelajar sini kena tolong bantu saya. InsyaAllah. Harapan saya itu untuk sama-sama bantu saya supaya kita bergerak sama-sama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita syurga bersama-sama juga. Kita bukan hanya berkumpul di dunia dalam kelas ini, walaupun dalam alam maya, tapi insyaAllah Allah akan kumpulkan kita di syurga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, berhenti sampai sekali dulu. Terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada kekurangan. Dan gambar sampai habis pun saya nampak blur lagi. InsyaAllah saya akan pastikan apa yang silap. Dan kita jumpa hari Selasa nanti dengan terjemahan baru. Standby setengah muka surat. Standby setengah muka surat. Sepatutnya lepas raya setengah muka surat. Tapi kalau setengah muka surat saya buat laju sangat, anda tak dapat. Saya buat pelan-pelan. Okey.
Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.